Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah atas nikmat serta limpahan kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan pada malam ini kita sambung siri yang ke-10, yang mana pengajian fiqh puasa. Yang mana pengajian fiqh puasa ni setelah tertangguh pada semalam hari disebabkan kita memberi laluan pada ceramah tajaan Yayasan Budi Ihsan, yang mana laluan untuk ceramah atas tujuan untuk mengumpul seramai mungkin likers page untuk Yayasan Budi Ihsan ini dengan tujuan untuk fundraising. InsyaAllah terima kasih kepada yang telah share dan menonton. Yang tak share tu, yang tengok saja, saya tak ucapkan terima kasih lah, pasal dia anggap dia tidak mahu membantu. Ya, ada orang dia memang tak tahu kenapa dia kedekut sangat dia nak share tu. Saya share tu bukan dapat apa-apa pun, ya. Jadi kita nak buat amal baik. Saya nampak semalam ada yang tengok tapi dia payah, dia nak share pun payah. Betul tak? Ya, jadi share ni kalau tak ada apa-apa merugikan, apa salahnya? Apatah lagi kalau share itu dapat melibatkan keuntungan masyarakat sejagat. Maksudnya bukan keuntungan yang bukan share yang malam ni baguslah share yang semalam tu. Semalam tu saya kecewa lah, ada yang tengok tapi nak tekan button share tu pun masih susah. Ada orang yang tak nak kerjasama dari segi sudut bantu kita nak promosikan yayasan tu untuk supaya lebih ramai tahu. Mana tahu yang tak tahu jadi tahu. Bila yang tahu tu dia nampak lah, dan dia ada saluran macam mana nak salurkan duit. Badan yang diiktiraf oleh NGO, yang diiktiraf oleh kerajaan, ya, yang dah daftar, NGO yang memang kutip duit tak ditipu punya. Jadi ada yang tak nak bantu, dan saya tak nak ucapkan terima kasih lah, dan saya tak appreciate lah dia tu sebagai kawan ke apa ke. Apa memang tak nak membantu. Nak buat macam mana? Memang jenis tak tahu apa kesombongan yang ada pada hatinya. Sikit pun tak nak bantu. Semoga Allah tidak membantu dia lah, itu saja. Ya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah target saya dah dapat 200, tapi dapatlah 184 share. Alhamdulillah. Ya, tapi kalau Mira Filza tu, kalau siapa lagi? Jeb Sepatu ke? Jangan kata 184 ribu yang share. Nampak tu? Ya. Itulah. Tapi tak apalah kalau Jet Sepatu ceramah ke apa kan, ataupun selebriti yang lain tu, apa ke, dalam hal ni kebaikan tak nak, tapi kalau buat hiburan, lawak jenaka tu, yalah, itu nombor satu orang kita ni. Ya. Salahuddin Ayub, Ustaz pernah belajar kat UK ke dulu? Tak, saya pernah duduk kat UK 4 tahun. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan sambung pengajian kitab Muqaddimah Ad-Dharamiyah, iaitu bab berkaitan dengan fidyah. Yang mana pada pengajian yang lalu disebutkan bahawa orang yang meninggal dunia, dia tak sempat nak qadhakan hutang puasanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka warisnya wajib mengambil portion daripada harta peninggalannya untuk membayar fidyah ke atas apa yang ditinggalkan.
iaitu puasa, katakanlah si mati meninggalkan puasa selama 7 hari, maka harta peninggalannya itu sebelum difaraidkan wajib diambil dan dibayar fidyah. Ataupun duit tu tidak mau dibayar fidyah, tapi mesti ada ahli warisnya yang tolong puasa kan, jumlah berapa hari, ataupun boleh dibahagi-bahagikan. Ataupun ahli waris tak nak mempuasakan sendiri puasa tu, maka dia boleh upah orang lain, ataupun tanpa upah dia minta tolong orang lain, boleh. Ataupun ada seseorang individu yang memang sebelum si mati tu dia mati, dibenarkan, kalau aku mati nanti tak sempat nak qada puasa, nanti kalau kau nak qada puasa aku tu aku izinkan lah. Jadi kita tahu yang memang ada apa yang disebut sebagai pengorbanan, macam tu dibenarkan, asalkan si waris dan si mati itu mengizinkan, kalaulah nak mempuasakan yang tak sempat diganti oleh si mati. Kecuali kalau si mati itu memang dia secara ibtidaan, sejak permulaan lagi dah, sejak asasnya lagi, dia memang tak boleh berpuasa. Contoh sakit yang tak pasti bila sembuh ni, ataupun si mati itu sebelum itu dia memang tua yang sangat lemah, tak boleh berpuasa. Maka macam tu tak wajib untuk qadakkan langsung, tak wajib ambil harta dia untuk diqadakkan atau dibayar fidyah pada puasanya itu, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam hal ini apabila kita sebut seterusnya yang disebutkan wa yajibul muddu aidan ala man la yaqdiru ala saumin li haramin aw maradin la yurja bur'uhu. Ya. Baik, dia kata di sini wajib membayar satu mud, iaitu satu hari yang meninggalkan puasa ke atas sesiapa yang tidak mampu untuk berpuasa. Ya, kerana ketuaannya ataupun sakitnya yang tidak diharapkan sembuhnya. Maksudnya sakit yang tak tahu bila pasti sembuhnya. Baik, ini masuk yang kedua pula. Cara yang kedua, bagaimana kalau nak bayar fidyah tu bagi mereka yang tinggal puasa, yang wajib dibayar fidyah. Tapi golongan ini dia hanya bayar fidyah saja tanpa mengqadakkan puasa. Ingat ni. Yang pertama tadi, ya, dia wajib qada. Yang pertama tadi dia wajib qada, tapi dia tak sempat. Dia tangguh nak tangguh, sekali tu tak sempat, meninggal dunia. Ya. Dan si warisnya wajib qada. Ada dua cara. Sama ada bayar fidyah ataupun dia tak nak bayar fidyah tetapi dia puasakan. Nampak cara tu. Baik, ada satu persoalan. Boleh tolong jawab dekat bahagian komen. Saya nak bagi soalan, ya. Soalan dia, baik, apakah hukum kalau seseorang katakanlah si Nisa nama dia, Khairun Nisa, perempuan, dia ada tinggalkan puasa selama 7 hari. Ya. Jadi lepas raya dia tak qadakkan puasa 7 hari disebabkan haid. Masuk bulan Zulkaidah dia masih lagi tangguh kan. Masuk Zulhijjah dia tak qada. Tak apalah, dia kata dia niat nak qada nanti bulan Rejab ataupun bulan Syaban. Ya. Dia kata dia nak qada puasa itu pada bulan Rejab atau bulan Syaban. Yang penting sebelum masuk Ramadan 2020. Katakanlah. Ya. Ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dia tangguh masuk bulan Jumadal Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Awal. Ya, bulan kelima Islam. Dia meninggal dunia. Katakanlah sebab dia dah mungkin dah berumur dan sebagainya, ataupun dia sebab sakit dia meninggal dunia. Ya. Adakah dia meninggal dunia itu dalam keadaan berdosa? Sebab menangguh-nangguhkan puasa Ramadan, qada tu. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Tak ada siapa jawab. Berdosa tak si Khairun Nisa tu? Padahal lepas 1 Syawal boleh jadi qada 7 hari tu. Tapi dia tangguh kan? Nampak? Ya. Lepas tu masuk bulan 1, bulan 2, bulan 3 dah masuk tahun baru dah. Dia tak qada lagi. Ya. Baik, apakah hukum dia tak sempat qada, tak sempat dia niat nak qada pada bulan Rejab, nak qada pada bulan Syaban. Dia tangguh kan? Tapi tak sampai bulan Rejab dia meninggal dunia, masih lagi ada hutang 7 hari. Ya. Baik, Syafiq
Hafiz Asy-Syafiq. Ya. Dia ni daripada Durman, Sudan ya, As-Sudani. Dia kata tak berdosa. Siapa kata berdosa, angkat tangan. Adakah khairun nisa tu mati dalam keadaan berdosa? Afi Biroh kata tak berdosa. Okey. Ya. Muhammad Hadis kata tidak, sebab dia tak puasa sebab buzur. No, ini bukan. Ya, ini maksudnya lepas habis raya dah. Nak qada dia mampu qada, cuma nak qada bulan Syawal boleh, tapi dia tak nak. Bulan Zulkaidah dia tak nak. Dia kata aku nak qada bulan Rejab nanti. Tapi tak sampai Rejab dia meninggal dunia. Okey. Ibnu Ibis kata tak. Dan dia menangguhkan qada tu bukan tak mampu, no. Dia mampu tapi dia nak qada. Dia nak qada tapi dia tangguhkan tapi meninggal dunia. Satu senario lagi. Ahmad ni dia seorang yang jenis memang solat 5 waktu, tak tinggal. Ya. Tiba-tiba satu hari tu waktu Zuhur. Waktu Zuhur tiba dan Zuhur masuk satu suku. Dan Zuhur masuk satu suku, dia kata, nantilah aku tangguhlah solat. Tak nak solat pada pukul 1 suku. Ya. Baik. Okay. Salahuddin kata kalau dia tinggal dengan sengaja berdosa sebab tak qada dengan segera. Salahuddin satu-satunya kata berdosa. Baik, kita tengok siapa jawab ni. Baik, kita ambil okey, dah ada jawapan sebagian. Siapa nak terus jawab silakan, tak ada masalah. Ya. Tak Anik kata tidak. Okey. Adlin kata tak. Ya. Salahuddin kata yang ya. Okey, tak apa. Salah tak apa. Ya. Senario kedua dengar. Ahmad dia jenis solat 5 waktu. Ya. Dan masuk waktu Zuhur pukul 1.30. Tapi dia memang tak nak solat 1 suku ataupun 1.30. Dia nak solat pukul 3 petang. Tak apalah, tangguh kejap lah, tengok lihat kejap ke, makan ke, baca buku ke, baring kejap. Nanti pukul 3 wuduk, solat Zuhur. Okey? Ya. Pukul 3 tu Zuhur lagi tak? Masih ada waktu Zuhur lagi. Baik. Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, pukul 2.30 dia meninggal dunia. Ya. Pukul 11, 2.30 dia meninggal dunia. Adakah si Ahmad itu berdosa dalam keadaan dia meninggalkan solat Zuhur, tak sempat nak solat, sedangkan dia berazam untuk solat pukul 3 petang? Bukan tak nak solat, dia nak solat tapi dia nak tangguhkan solat pada pukul 3 petang. Tapi dengan izin Allah dia meninggal dunia pukul 2.30. Adakah situasi ini menyebabkan Ahmad meninggal dunia dalam keadaan berdosa, meninggalkan solat Zuhur? Cuba jawab. Ya. Tadi yang puasa tu, yang khairun nisa tu, dah ada kata, majoriti kata tidak, yang ada seorang kata berdosa. Okey. Baik. Ya. Siapa? Yang kedua, yang Ahmad tu siapa nak jawab? Yang Ahmad siapa nak jawab? Okey, sekali lagi. Ahmad dia orang yang biasa sembahyang. Satu hari itu Zuhur masuk satu suku. Dia tak nak solat awal waktu. Dia nak tangguh solat pukul 3. Pukul 3 Zuhur ada lagi tak? Pukul 3 Zuhur ada lagi. Tapi dia pilih nak solat pukul 3 lah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pukul 2.30 dia meninggal dunia. Adakah Ahmad meninggal dunia ketika itu dalam keadaan berdosa? Ya. Haris kata tidak berdosa. Syukri kata berdosa. Ya, Malik kata Ahmad berdosa. Sebab tinggalkan. Afif kata tidak berdosa. Ya. Baik. Ya. Baik. Afif ni dah boleh mengajar dah ni. Ni ustaz juga ni. Ya. Baik. Jawapannya khairun nisa ni, dia tinggalkan puasa. Tadi saya sebut sebab haid kan. Haid. So, Ibnu Idris kata tak juga. Okey, Ibnu Idris kata Ahmad dengan khairun nisa tidak berdosa. Ya. Muhammad Yusri kata Ahmad berdosa pada penangguhannya. Ya. Tapi solat tidak dikira. Pening kepala ni. Payah ni kalau Yusufi jadi mufti ni. Ya. Baik. Jawapannya, baik, pertama ya khairun nisa. Khairun nisa ni ditinggalkan puasa pasal apa? Sebab keuzuran, betul tak? Dia tinggalkan puasa sebab keuzuran seperti mana yang Haris sebut tadi. Ya. Jadi bila ditinggalkan sebab keuzuran, tak wajib segera, disunatkan segera, tapi boleh ditangguhkan selagi mana tak masuk Ramadan yang kedua. Nampak?
Jadi di sini ulama kata, sepakat ulama mana-mana mazhab sekalipun mengatakan bahawa khairun nisa meninggal dunia di Jumadal Awal tidak berdosa. Jadi jawapan yang majoriti itu adalah tidak berdosa. Sebab apa? Pertama, khairun nisa tak wajib mengqadakkan puasa sesegera mungkin, iaitu selepas raya pertama wajib tidak. Kecuali mereka yang tinggalkan puasa dengan sengaja, maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Raya kedua dia wajib qada. Lagi lama dia qada, lagi berdosa. Katakanlah dia ada berpeluang untuk qada sampai sebelum masuk Ramadan kedua, tapi dia meninggal dunia pada Jumadal Awal, dia berdosa walaupun tak sampai lagi Ramadan kedua. Pasal apa? Dia meninggalkan puasa secara sengaja kerana melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan macam ni tak boleh tangguh tinggal puasa. Tapi khairun nisa boleh tangguh pada bulan Rejab dan Syaban, asalkan tidak masuk pada bulan Ramadan. Ni anak dara saya seorang ni, bulan Syaban ni baru 3 nak ganti puasa. Ada 7 hari lagi. Ambil. Ya, baru nak start lah. Tapi tak apalah, selagi mana masih bulan Syaban tak ada masalah. Jadi tidak menjadi masalah yang disebutkan oleh khairun nisa tidak dikira berdosa. Sebab apa? Dia diharuskan menangguhkan puasa. Dalilnya apa? Sebab dalil dalam Sahih Bukhari yang mana diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang diikrarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu alayya saum Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban limakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata, aku ada hutang puasa Ramadan dan aku tidak dapat untuk mengqadakkannya kecuali pada bulan Sya'ban untuk menjaga kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ibnu Hajar radhiyallahu anhu kata, diharuskan menangguhkan puasa sebelum masuk Ramadan yang kedua. Kalau masuk Ramadan kedua tak diqadak juga berdosa, dan dalam mazhab Syafi'i kena bayar fidyah. Nampak tu ya. Jadi kategori khairun nisa, jawapan majoriti adalah betul. Yang kata khairun nisa berdosa tu adalah jawapan yang kurang tepat. Manakala Ahmad dikira berdosa atau tidak? Ahmad juga meninggal dunia jam 2.30 dalam keazaman untuk mengerjakan solat pukul 3, ya, adalah diharuskan. Selagi mana berhajat untuk menangguhkan solat, maka Ahmad dalam situasi ini juga, dalam mana-mana mazhab, Ahmad meninggal dunia dalam keadaan tidak berdosa. Ya. Pasal apa? Sebab apakah hukum menangguhkan solat? Ya, as-salat inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, sesungguhnya solat itu telah ditetapkan pada waktu-waktu yang tertentu. Ya. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut waktu ni baina hadain, atau ya ai al-waqtain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah solat pada awal waktu dan Nabi pernah solat pada hujung waktu, nak tunjukkan waktu solat yang sebegini. Ya, maksudnya pertama sekali dalam Al-Quran, selagi mana solat itu didirikan dalam waktunya, maka hukum menangguhkan solat, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Wasit, dia kata yajuzu ta'khiris salatil faridah, ataupun yajuzu ta'khiril faridah walau bighairi uzrin. Ya, Imam Ghazali sebut. Imam Ghazali kata, lebih kurang kata dia macam itulah. Dia kata Imam Ghazali harus menangguhkan solat walaupun tanpa keuzuran. Maksudnya dia tangguhkan solat malas, ataupun nak tidur dulu, ataupun nak baca buku dulu, ataupun nak baring nak makan dulu, harus. Tapi kita tak galakkan lah. Orang yang menangguhkan solat, dia rugi fadilat awal waktu. Ya. Orang yang solat 1.30, ya, pahala je lagi besar berbanding orang yang solat pukul 3. Nampak tu? Walaupun dia solat, ya. Jika takhir solat pada waktu hurmah, ya itulah yang cerita lah. Waktu hurmah tak boleh. Tapi selagi mana waktu, contohnya waktu hurmah tak cukup 4 rakaat. Kalau solat tu cukup 4 rakaat, itu waktu makruh karahah. Maksudnya kalau dia solat tu betul-betul untuk ngam solat tu dapat 4 rakaat, ya, itu waktu makruh karahah. Tapi kalau dia solat penghujungnya sehingga sebahagian rakaat keluar daripada waktu yang asal masuk waktu lain, itu waktu hurmah. Tapi kalau selagi mana dia nak mengerjakan solat lagi 10 minit nak masuk waktu solat, contoh 10 minit tu cukup untuk solat 4 waktu zuhur dan ada lebih lagi, iaitu diharuskan. Tapi orang yang macam ni, kita tak galakkan melewatkan solat. Pasal apa? Rugi fadilat awal waktu. Ya, bila kita cakap diharuskan menangguh, bila Imam Ghazali cakap boleh diharuskan mengqadakkan solat sehingga dalam waktunya, bukanlah digalakkan, tapi cerita tentang hukum keharusan.
Tapi bila sebut tentang sunat-sunat solat, sunat-sunat puasa, maka barulah kita kata disunatkan solat awal waktu. Fadilatnya lebih berdasarkan hadis Nabi SAW. Disunatkan mereka yang hutang puasa walaupun disebabkan keuzuran, disunatkan mempercepatkan qada puasa. Itu saja. Tapi kalau dia nak tangguhkan sampai bulan Syaban seperti bulan Sayyidah Aisyah, boleh tak? Boleh, no problem. Macam saya, Zuhur satu suku, saya nak solat pukul 4, boleh tak? Boleh. Berdosa tak? Tak berdosa, ada 20 minit lagi. Ya tak? Lebih 4 rakaat. Kecuali memang saya solat lagi 2 minit waktu waktu asar. Itu memang masuk waktu haram. Waktu haram seperti mana disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Sebab apa? Tak sempat cukup 4 rakaat. Ya, tak sempat cukup 4 rakaat. Yang ada pendapat lain mengatakan tak sempat 1 rakaat sekalipun. Ya, bila tak dapat 1 rakaat, maka solat itu tidak jadi tunai, dia jadi qada. Jadi selesai masalah. Situasi Ahmad dengan Khairun Nisa ni tidak dikira sebagai berdosa walaupun dia meninggal dunia tak sempat. Cuma bab cerita pasal Khairun Nisa ni, pewarisnya wajib ambil harta peninggalannya, bayar fidyah. Ataupun tak nak baik duit tu, tak nak digunakan bayar fidyah, baik aku pakai duit ni, tapi si waris kena puasa kan. Itu saja jalan dia, ya. Baik, yang Ahmad ni ada nak kena bayar fidyah ke? Dalam mazhab Syafi'i solat tak ada fidyah. Tak ada siapa yang boleh qadakkan. Tidak sah. Sebab apa? Tidak ada nas. Tidak ada nas dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Tapi ada tak pendapat yang mengatakan boleh tak kita nak bayarkan fidyah bagi si mati yang meninggalkan puasa? Ada pendapat mazhab Hanafi, itu pendapat yang muktamad. Kalau nak pakai juga silakan, tak ada masalah. Pun ada sebahagian daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i, antaranya Imam As-Subki rahimahullahu taala, Imam At-Taqiyuddin As-Subki yang mengatakan boleh membayar fidyah bagi si mati yang meninggalkan solat, iaitu satu solat satu cupak. Satu cupak lebih kan RM2. Kalau 5 waktu RM10, 10 waktu RM20. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang mana kita sebutkan sebagai hakikat orang yang meninggalkan puasa. Kecuali ada seorang perempuan ni ditinggalkan puasa, ataupun lelaki ditinggalkan puasa 5 hari. Ditinggalkan 5 hari itu bukan disebabkan keuzuran, sengaja, malas, maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia meninggal dunia pada bulan Rabiul Awal. Tak sempat nak qada, walaupun dia masih lagi tak sampai Ramadan kedua, tapi meninggal tu dalam keadaan berdosa. Sebab apa? Dia menangguhkan puasa fardu yang ditinggalkan dengan sengaja. Kerana apa? Dia wajib mengqadakkan puasa selepas raya pertama. Sebab apa? Wajib mengqadakkan secepat mungkin bagi mereka yang meninggalkan puasa dengan sengaja melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yang meninggalkan puasa disebabkan keuzuran, dibolehkan dan diharuskan untuk menangguhkan bayaran puasa sehinggalah sebelum masuk Ramadan yang kedua. Dan berlainan pula kalau seorang hamba Allah ni nama je Khairul. Khairul ni memang tak pernah semayang, ya. Dan masuk waktu zuhur tu dia memang tak berazam pun nak solat. Tak macam biasalah, aku tidurlah malam nak solat. Dia meninggal pukul 2.30. Berdosa tak? Dikira berdosa. Pasal apa? Sebab pada adatnya dia memang tak solat. Dan zuhur tu walaupun dia meninggal masih panjang lagi waktu zuhur, dikira sebagai secara adatnya dia memang tak solat. Sebab apa? Tak ada niat. Ya, sebab apa? Haula'i yub'atsuna ala niyatihim. Nabi SAW, manusia akan dibangkitkan ikut kadar niat dia. Sebab niat tak nak solat. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, disebutkan kita baca syarah matan ini, wa yajibu al-muddu li kulli yaumin. Diwajibkan membayar fidyah 1 mud, iaitu 1 cupak makanan ruji asasi setiap negeri yang tempat diqadak tu tuan-tuan, ya, iaitu 1 mud likulli yaumin, setiap hari. Kalau 1 hari 1 mud, 2 hari 2 mud, 3 hari 3 mud, seterusnya macam itulah, ya. Aidan juga ke atas sesiapa yang tidak mampu untuk berpuasa, iaitu puasa yang wajib, ya. Sawaun ramadhanu aw ghairuhu, sama ada Ramadan ataupun selainnya. Selain Ramadan apa? Nazar ataupun kafarah. Ya. Katakanlah ada pak cik tua, dia dah tua, umur dia 90 lebih, ya, ataupun umur 100 lebih, memang tak mampu nak berpuasa, sedangkan dia ada hutang puasa. Hutang puasa berapa lama? Hutang puasa selama
10 tahun memang dia tak pernah puasa disebabkan terlalu tua. Doktor pun kata pak cik tak boleh puasa. Pak cik dah terlalu tua, kalau pak cik puasa akan mengganggu kesihatan pak cik. Pak cik akan bertambah sakit ataupun akan membahayakan penyakit pak cik. Menyawa pak cik. Ya. Jadi dalam hal ni kata Imam Ibn Hajar, haram dia berpuasa, wajib dia berbuka. Nampak? Sebab apa? Maqasid syariah adalah menjaga nyawa, bukan untuk menghilangkan nyawa ataupun mendedahkan diri untuk kematian. Itu haram hukumnya. Dan ada hadis Nabi SAW, wala tatamannawul mauta li'udhrin unzila alaik. Nabi kata, jangan kamu mengharapkan kematian disebabkan musibah yang turun ke atas kamu. Ya, jelas. Okey. Baik, dalam hal ni ataupun orang tua tu sebab dia ada tinggal puasa nazar, dia tak sempat nak ganti puasa nazar yang dia pernah nazar dulu masa dia muda. Nak ganti sekarang dah tua dah. So bila dah tua dia tak boleh nak ganti. So macam mana? Dan dia meninggal dunia. Ataupun dia tak meninggal dunia. Nak ganti puasa tak boleh, tapi puasa nazar tu dia kena bayar fidyah juga. Ya. Ataupun puasa kafarah. Baik, kita bagi laluan azan dahulu sebelum kita sambung lagi, insya-Allah. Wallahu a'lam. La ilaha illallah. Tinggal dunia ataupun dia tak Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut tadi, kalau orang yang terlalu tua ataupun sakit, sakit yang mana sakit yang tak bakal sembuh dan sakit yang doktor kata awak tak boleh berpuasa sampai bila-bila. Yang mana sakit awak ni la yurja bur'uhu, yang tak dijangka bila boleh baik sihatnya. Ikut hukum akal, ikut adat memang tak baiklah. Ya, contoh penyakit yang tak mungkin baik, contohnya dialisis, yang buah pinggang dia rosak kan dia kena dialisis. Ya, dia takkan baik kecuali memang dia dapat buah pinggang yang baru lah. Tapi buah pinggang yang baru, tuan-tuan, kadang-kadang dia boleh bertahan selama 2-3 tahun, lepas tu rosak balik. Sebab kan, yalah, itulah Allah jadikan buah pinggang untuk kita ni memang just nice untuk kita dah, memang dah synchronize, dah cantik dah.
Ya, tapi mungkin kadang-kadang kita salah guna, makan gula banyak sangat, tak minum air masak sehingga tak exercise sampai rosak buah pinggang tu. Jadi nak ganti tu buah pinggang orang lain, buah pinggang orang lain tu memang sesuai untuk orang tu. Tapi untuk kita kadang-kadang tak kena. Tapi ramai je yang bagus, maksudnya buah pinggangnya baik, sesuai. Tapi selagi mana tak digantikan buah pinggang tu, selagi tu dia kena ada proses dialisis. Dialisis ni macam arwah bapa mertua saya, memang doktor memang tak bagi berpuasa. Doktor berkeras-keras, jangan puasa, kalau tidak akan memudaratkan, akan bahaya nyawa dan sebagainya. Jadi dialisis bila nak sembuh, tak tahu kan. Lepas tu nak dapatkan lagi buah pinggang susah kat Malaysia ni, dan satu lagi kalau nak beli mahal. Ya, nak dapatkan yang sesuai dengan darah kita, dengan badan kita, tak semua sesuai. Jadi payah. Jadi dia dialisis lebih kurang dalam, pak mertua saya lah, dia dialisis lebih kurang dalam 10 tahun. Lepas tu dia meninggal dunia. 10 tahun tak puasa lah. Ya, tak puasa, dan memang dibayar fidyah dekat lembaga zakat Selangor. Memang dibayar yang dia memang konsisten bayar, dan zakat pun memang dia konsisten. Dan dia ni, pak mertua saya ni almarhum Syed Khuzan, dia memang kuat menderma. Ya, jadi habis puasa terus dia pergi zakat fitrah, suruh bapa ipar saya dibayar. Jadi itu yang sakit yang tak bakal sembuh lah ikut adat orang kita lah. Tapi kalau ikut kuasa Allah boleh saja. Kuasa Allah yang mati boleh hidup semula. Tapi ikut akal, kebiasaan, adat doktor, susah nak ubat, susah nak baik. Yang mana kalau sakitnya itu, kalau dia berpuasa menyebabkan lagi sakit, ataupun menambah lagi kesakitan pada tubuh badannya. Ya, maka sama ada puasa Ramadan ataupun puasa nazar yang pernah didazar dulu cuma ditangguh. Katakanlah ada pak cik ni umur 90 tahun, dia kata pak ayah ni ada nazar masa umur 25 tahun dulu, tapi tak ganti-ganti, duk tangguh-tangguh sampai umur 90 tahun ni. Tapi dia tak takkitkan bila, dia kata maksudnya aku nak puasa 3 hari. Ya, puasa 3 hari, dan tak cakap tahun depan, bulan depan, bila-bila. Tapi dia tangguh tak berdosa lah. Kan, sebab dia tak takkitkan tahun tu, ataupun dia tak ikatkan tahun tu. Dia umur 90 tu sampai dia dah sakit dah, memang tak boleh nak bayar lagi. Jadi macam mana tak boleh nak puasa tu? Adakah anak dia tolong puasa? Kan tak boleh, sebab apa? Dia masih hidup. Dalam kitab kata tak boleh puasakan orang tengah hidup. Kecuali haji badal. Haji badal boleh kalau orang yang sakit. Haji lain. Haji ada hukum khusus sebab ada nas yang lain. Tapi puasa tidak boleh dikiaskan dengan haji. Memang tak ada nas yang mengatakan orang yang sakit, orang yang sihat boleh menggantikan, tidak boleh. Kalau haji lain cerita. Jadi anak dia tak boleh puasa kan, sebab bapak dia masih hidup. Jadi macam mana si bapak dia ni yang ada nazar 3 hari dulu tu? Ya, dia nazar, aku dengan nama Allah, aku bernazar, aku berpuasa atas nama Allah 3 hari ni kerana begini-begini. Tak sempat. Jadi tak boleh nak qada sebab sakit. Kalau qada memang doktor tak bagi dan syarak pun tak bagi, maka dia kena bayar fidyah lah. Pergi kat lembaga zakat, bayar fidyah 3 cupak. Jadi settle. Ya. Ataupun kafarah. Kafarah tu, ya, dia siang hari dia berjimat dengan isteri. So hutang puasa 2 bulan. Ya. Hutang puasa 2 bulan tak sempat nak ganti. Dia tak boleh nak ganti pasal apa? Sebab dia sakit. Bukan sakit. Puasa selain daripada tu lah. Kalau dalam bab kafarah, dia tak mampu untuk puasa, dia tukar pula. Dia tukar kepada fidyah tadi. Fidyah untuk memberi makan 60 orang miskin. Sebab sakit lah. Doktor dah sahkan dia sakit, dia ni tak sihat, tak boleh berpuasa, maka barulah boleh berpindah untuk memberi makan kepada 60 orang fakir dan miskin. Ya, satu orang sebanyak 1 cupak. Ya, tak boleh satu orang 3 cupak ke macam mana, tidak boleh. Ya, sebab apa? Kafarah lain. Ya, li kulli yaumin ibadah mustaqillah, iaitu 1 cupak tu adalah untuk 1 hari. Jadi kena bayar 60 orang, sama ada lagi bagus afdal seperti mana yang disebutkan oleh masa kami ikut daurah kitab dengan Syekh Mustafa Al-Burah. Dia kata kalau bagi 60 orang miskin tu, dalam erti kata bagi 1 cupak tak relevan, kurang relevan, bagus bagi wajibah kamilah. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, ya. Sawan Ramadan atau ghairuhu bi an ajiza anhu li haramin, yang mana dia tak mampu untuk berpuasa disebabkan sakit, sakit tua.
Bukan sakit darah tinggi, tidak, tapi disebabkan dia tua. Tua ni lemah badan dia. Dan au zamanatin. Zamanatin maksudnya apa? Kesan daripada sakit yang telah hilang dan kesan sakit yang dihadapi dulu tu menyebabkan dia lemah. Contoh orang aksiden sampai cedera satu badan dia. Dia punya paru-paru dia rosak dan lemah untuk bernafas. Ya. Walaupun badan dia dah baik, dah boleh discharge dan sebagainya, tapi kesan aksiden yang teruk tu hentakan yang menyebabkan paru-paru dia tak kuat lagi untuk bernafas. Ya, sehingga dia memerlukan bantuan pernafasan, kena pakai tube, kena pakai gas tu yang nampak masuk ke dalam dan sebagainya. Itu kesan sakitnya. Zamanah maksudnya dia kata ya huwa dha'ful hasil minal marad ba'da dhihabihi, iaitu kelemahan ataupun ketidakupayaan disebabkan sakit yang menghasilkan kelemahan itu ba'da dhahabi, selepas penyakit itu pergi. Itu Bapak dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Au lahiqathu bihi masyaqqah syadidah li ajli maradin la yurja bur'uhu. Ataupun disebabkan masyaqqah, kepayahan yang susah sangat, disebabkan sakit yang tidak ada diharapkan penyembuhannya. Macam dialisis lah. Dialisis ni memang orang yang sakit yang tak tahu bila nak sembuh, ataupun orang yang sakit semput yang kronik. Ada kawan saya tuan-tuan, ya, memang dia keturunan dan dia kronik, ya, memang mana-mana inhaler bawa. Satu hari dia akan pakai 3-4 kali. Jalan-jalan sikit menggah, kadang-kadang duduk macam tu, dia tiba menggah, macam tu. Ada orang tak kronik, dia kronik makan sekali cukup, siang cukup. Ya, ada hamba Allah ni dia kata, ustaz saya ada asma tapi Ramadan alhamdulillah penuh. Macam mana? Kata saya akan makan 2 kali. Pertama lepas sahur saya ambil 2-3 kali. Dah settle puasa. Lepas buka puasa saya ambil sekali lagi. Itu yang tak kronik. Ada yang kronik. So pendapat yang mengatakan inhaler ni tidak membatalkan puasa, saya kurang setujulah. Sebab apa? Dia ain, dia boleh masuk dalam ni, boleh masuk, jelas masuk. Dia memang nampak terasa benda tu masuk. Jadi orang yang penyakit asma kronik, dia tak payah puasa. Ya, tak payah puasa. Habis tu saya tak payah puasa 20 tahun, 30 tahun kalau umur saya panjang. Yes. Betul? Ya. Dan dia cuma kena bayar fidyah saja. Nampak tak? Ya. Jadi Allah ustaz, saya tak dapat puasa, tak dapat fadilat puasa. Siapa kata dapat fadilat puasa? Orang yang tak dapat puasa disebabkan keuzuran yang berpanjangan, ya, dia telah boleh berpuasa sepanjang hidup dia. Jangan fikir dia tidak akan dapat pahala seperti orang berpuasa. Tidak. Dia dapat pahala seperti orang berpuasa. Sebab dia memang nak puasa tapi terhalang dengan sakit yang berterusan. Nampak tu. Yang sakit berterusan ini bukan kehendak dia, bukan pilihan dia, tapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah rahmatnya maha luas. Sebab itu saya berani cakap berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man safara au marida kataballahu lahu ajran sahihan muqiman, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, lebih kurang lafaz macam itulah bil makna. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bermusafir ataupun sakit, maka Allah bagi dia ganjaran seolah-olah dia dalam keadaan bermukim, seolah-olah dia dalam keadaan sihat. Hadis Nabi cakap apa? Nabi cakap dekat sahabat yang sakit tak dapat pergi berjemaah, sakit tak boleh berjalan, ya, ataupun ada sahabat yang memang galat, dia kata aku ni bermusafir 3-4 bulan Rasulullah, dalam perjalanan tu 7 hari 8 hari tak ada masjid, aku tak dapat solat berjemaah, rugilah aku. Maka Nabi SAW, sesiapa yang musafir tak dapat solat berjemaah, Allah bagi dia ganjaran seolah-olah dia solat ketika musafir, ketika mana seketika itu dapat pahala ketika dia bermukim. Maksudnya dapat pahala sebiji lah macam ketika dia bermukim, yang mana dia rajin pergi masjid. Nampak? Ya. Dan begitu juga orang yang sakit tak dapat pergi masjid. Dia nak pergi masjid tapi sakit terhalang. Orang rindu dia nak pergi masjid. Macam kita ni lah, 2 minggu tak pergi masjid, padahal kita dah biasa pergi masjid. Teringin walaupun kita solat kat rumah tapi dapat pahala seolah-olah kita solat dekat masjid. Pahala 27 kali ganda, dapat pahala iktikaf, dapat pahala menunggu waktu solat, dapat doa malaikat, ya, dapat pahala melangkah tu, diangkatkan darajat, digugurkan dosa. Sebiji. Itu hadis Nabi. Nampak? Nampak? Jadi orang yang
sakit la yurja bur'uhu, yang tak diharapkan sembuhannya ikut adat doktor, maka walaupun dia tak puasa selama seumur hidup, dia tetap dapat pahala seolah-olah dia berpuasa, sama macam orang puasa. Ya. Baik tuan-tuan, kecuali orang yang tak pernah puasa, tiba-tiba sakit yang berpanjangan. Itu jenis orang yang memang tidak dapat pahala fadilat seperti mana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Bagi mereka yang yutiqunahu, pada asalnya tak mampu, kemudian itu thumma ya'jizuna anhu, kemudian dia tak mampu. Asalnya dulu mampu, tapi lepas tu dia sakit. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fidyatun ta'amu miskin, hendaklah dia memberi fidyah, iaitu memberi orang miskin, iaitu 1 mud untuk 1 hari, untuk diberikan kepada orang fakir miskin. Dalam kitab fiqah disebutkan oleh Imam Ibn Hajar, 1 mud mestilah seorang untuk bayar fidyah puasa, bukan kafarah. Ya. Tetapi tak boleh 1 mud untuk 2 orang, tak boleh. Katakanlah 1 cupak tu 700 gram, kita bagi seorang 300,5, seorang tak boleh. Dia kena bagi seorang cupak. Ya, tak boleh. Okey, ini saya bagi 2 cupak, awak kongsi 4 orang, tak boleh. Ya. Kalau ada 5 keluarga, bagi 5 cupak. Ya. Tapi boleh tak kalau nak bagi seperti mana disebutkanlah. Boleh tak dia kata yajuzu i'ta'u wahidin muddain aw wa thalathatan. Disebutkan oleh Imam Hajar, boleh memberi kepada seorang fakir miskin 2 cupak ataupun 3, dalam Hasyiah Tirmizi mengatakan ataupun lebih. Itu tak apa. Kalau fidyah biasa tak apa, tapi fidyah kafarah tak boleh, kena siap 1 seorang. Ya. Wallahu a'lam, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah yang disebutkan oleh para ulama yang mana kita sebutkan tentang perkara ini. Ya. Dan Imam Ibn Hajar mengatakan bahawa fidyah ini wajib pada awal lagi. Pada asasnya, ke atas orang yang tak mampu puasa ni, bukan disebabkan berganti puasa, tidak. Sebab apa mereka tidak boleh berpuasa. Sebab itu orang yang bayar fidyah ni boleh bayar fidyah awal. Ya. Dan orang tua ni, orang yang sakit, tak mampu berpuasa, sakit ke ataupun terlalu tua, dia boleh tangguhkan. Contohkanlah dia tak mampu puasa 2019, ya, tapi dia nak bayar fidyah pada tahun 2020, Ramadan selepas tu boleh bayar. Boleh tak? Katakanlah macam kita kan, kita ada tangguh puasa, ada hutang puasa, dan kita tangguh puasa sehinggalah masuk Ramadan yang akan datang, tak juga kita qada, maka berdosa. Kecuali mereka yang keuzuran berpanjangan, iaitu selepas raya sampailah masuk Ramadan akan datang, dia tu bermusafir tak putus-putus. Contoh atas kapal selama kata setahun ke, itu lain itu. Ataupun dia tu sakit daripada lepas raya sampai Ramadan kata sakit, itu tak apa. Tapi tanpa keuzuran, dia memang menangguhkan sampai masuklah Ramadan akan datang, berdosa. Ya, dan dia kena ganti puasa dan kena bayar fidyah untuk 1 hari. Kalau tahun depan dia tangguh lagi yang tahun 2019, ya, 2 cupak lagi. Kalau masuk 2021. Kalau 2022 jadi 3 cupak. Nampak tu? Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah dia tangguh bayaran fidyah bagi orang yang tua sangat dan sakit yang tak bakal sembuh. Ya. Boleh tak tangguh? Tangguh tidak menjadi masalah. Sebab itu dalam ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar, wal fidyatu huna wajibatun ibtidaan la badalan 'anil shaum fala ukhirat 'anis sanatil ula lam yalzamhu li ta'khiri syai'un. Ya apa? Jadi dia kata kalaulah dia melewatkan, katakanlah Pak Ali ni tak boleh berpuasa sebabkan terlalu tua, ya, pada 2019, dan ditangguhkan bayaran puasa 2019 tu pada 2020, kan dah masuk Ramadan baru, maka kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami, begitu juga sepakat para ulama, lam yalzamhu li ta'khiri syai'un, maka
penangguhan itu tidak dikira perlu digandakan ke dikira berdosa, tak apa, dia boleh tangguhkan. Hatta katalah dia tak mampu, dia malas nak bayar 2019, dia boleh tangguh sampai 2021. Nampak tu ya. Jadi itu yang disebutkan. Lain kalau mereka yang ada hutang puasa secara fizikal lah, yang mereka yang tak mampu puasa cuma nak bayar fidyah. Pasal apa? Sebab boleh ditangguhkan dan boleh diawalkan. Pasal apa? Sebab pada asasnya mereka memang tak boleh puasa. Tak apalah, saya nak bayar fidyah tu, memang tahun depan saya tak boleh puasa pun. Memang sakit yang tak bakal sembuh, kecuali kalau kita demam panas. Demam panas, standby lah, saya nak bayar fidyah untuk tahun depan. Demam boleh baik seminggu 2 minggu, masuk air ke hospital 2 minggu baik lah. Ini penyakit yang tak bakal sembuh, ataupun ikut ada doktor memang tak boleh sembuh, ataupun orang tua tak mungkin jadi muda tuan-tuan, kecuali dah masuk syurga boleh jadi muda balik ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada lebih kurang dalam 5 minit ya. Disebutkan dalam fakta yang lain ya, wa 'alal hamili wal murdi'ati idza aftarata khaufan 'alal waladi ya. Dan begitu juga wajib ke atas perempuan yang hamil dan menyusukan anak. Jika kedua-duanya berbuka disebabkan takut ke atas anaknya. Ya. Baik. Di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar, dan cara lain bagi wanita yang hamil. Wanita yang sedang hamil diharuskan untuk berbuka puasa. Sama ada takutkan keselamatan dirinya ataupun takutkan keselamatan anak dia. So dia boleh berbuka puasa. Dan wanita menyusukan anak, yang mana dia boleh berbuka puasa sepanjang Ramadan penuh tu, yang mana dia itu boleh menangguhkan puasa, dia boleh batalkan puasa ataupun tidak berpuasa sebab takutkan keselamatan anaknya. Kalau aku berpuasa, air susu tak banyak. Bila air susu tak banyak, aku tak boleh nak minum. Anak aku tak boleh nak kenyang nak makan. So dia boleh berbuka puasa. Ya. Dan ada 2 jenis. Ada 3 jenis. Ada wanita yang mengandung dan menyusukan anak, dia berbuka puasa disebabkan takutkan kesihatan diri dia. Dan ada wanita yang mengandung dan berbuka puasa dan menyusukan anak, berbuka puasa disebabkan takut keselamatan anak dia. Cakap susu tak, kalau dia mengandung tu dia berpuasa takut anak dia tak sihat dalam perut dia. Ataupun dia menyusukan anak, dia berbuka puasa takut anak dia tak cukup susu. Dan ada juga yang berpuasa, perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusukan anak, dia takut dua-dua sekali, untuk kesihatan dirinya dan untuk kesihatan anaknya juga. Ya, baik. Ketiga-tiga jenis ini wajib membayar fidyah bersama qada puasa. Nampak tu? Wajib bersama qada, ma'al qada, bersama qada. Maksudnya kena bayar fidyah dan kena puasa sekali. Yang macam mana? Yang takutkan keselamatan anaknya sahaja. Ya. Jadi macam mana? Tengok orang perempuan berbuka puasa. Tengok niat dia macam mana. Kalau niat dia berbuka puasa disebabkan nanti aku penat lah, aku sakit lah, jadi dia wajib hanya qada saja tanpa perlu bayar fidyah. Tapi kalau dia niat, kalau aku berbuka puasa ni bukan pasal aku, tapi untuk keselamatan anak aku dalam perut, dan begitu juga untuk kesihatan anak aku, kalau aku berpuasa nanti tak cukup susu, kesian anak aku. Kalau niat macam ni ketika berbuka puasa, maka nanti dia wajib puasa dan wajib qada. Ada dalil tak? Ada dalil berdasarkan fatwa Ibnu Abbas pun ada, fatwa Ibnu Umar dan fatwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Tetapi kalau perempuan yang bukan disebabkan dia berbuka puasa ni tidak memikirkan keselamatan anak untuk dirinya, maka wajib qada saja. Nampak? Ya. Dan bagaimana kalau dia takut dua-dua sekali, untuk dirinya dan anak dia? Kalau ada dirinya sekali, maka tidak menjadi masalah, tak perlu bayar fidyah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau perempuan yang mengandung dan menyusukan anak, dia tak berpuasa selama sebulan penuh atas alasan takutkan keselamatan dirinya dan anaknya sekali, package 2 sekali, kena bayar fidyah tak? Dia qada saja 30 hari nanti pada bulan selain Ramadan. Tapi kalau dia berbuka puasa hanya takutkan keselamatan anaknya, maka dia kena qada, dan 1 hari 1 cupak dia kena bayar dekat lembaga zakat Selangor ataupun PPZ. Nampak tu ya. Baik. Ma'al qada, bersama dengan qada ya. Ya. Wa 'ala man aftara li inqadhi hayawanin musyrifin 'ala al-halak.
Ya, dan begitu juga, sama juga yang kena bayar fidyah dan qada puasa mereka yang berbuka puasa disebabkan menyelamatkan haiwan yang mulia. Haiwan mulia ni bukan binatang saja. Maksudnya makhluk yang bernyawa seperti manusia, seperti kucing yang terhormatlah. Yang terhormat apa? Yang terhormat ni yang dibenarkan oleh syarak. Maksudnya kalau kita nampak ada seseorang itu dilemas, kita terjun tu kita terminum air, dan banyak air masuk dekat telinga ke apa sini ke, ataupun lepas kita selamatkan orang tu, kita rasa penat sangat, tenaga sangat, terpaksa berbuka puasa. Dan ketika mana kita selamatkan orang tu disebabkan atas alasan selamatkan orang, bukan diri kita, maka qada nanti kita kena qada puasa dan kena bayar fidyah sekali. Nampak tu ya. Jadi dia kena buat pasal apa? Asasnya kaedah yang telah ditetapkan dalam mazhab Syafi'i, kalau dia berbuka puasa atas sebab orang lain. Macam tadi kah? Ibu mengandung dan menyusukan anak, dia berbuka puasa pasal anak dia, bukan diri dia. Begitu juga orang yang selamatkan manusia, binatang yang terhormat, ya, sama juga dia kena berbuka puasa pasal apa? Dia berbuka itu disebabkan atas sebab orang lain, bukan dirinya. Jadi dia kena berpuasa qada dan kena bayar fidyah. Ya. Tapi kalau dia terlalu penat disebabkan dirinya sendiri, itu lain cerita lah, qada saja. Ya. Apakah hayawan musyrifin, binatang yang apa, yang mulia? Ya. Binatang mulia manusia. Ya. Yang tidak mulia apa? Manusia yang murtad. Kalau kita nampak dulu di Muslim, ya, katalah dia tu murtad, ya. Tapi kita, yalah, ada beberapa sebab yang disebut dalam kitab. Begitu juga binatang yang apa ni, yang tidak terhormat seperti anjing, babi dan sebagainya, ya. Tak wajib untuk diselamatkan lah. Tapi kalau anjing kita nak selamatkan, tak ada masalah lah, hukumnya boleh, no problem, ya. Macam kita boleh bagi minuman dan makanan pada anjing, ya. Baik. Wa'ala man akhara al-qada'a ila Ramadan akhar bighairi udhrin. Dan begitu juga mereka yang melewatkan qada. Mereka yang melewatkan qada sehinggalah masuk Ramadan yang baru, yang ada tanpa keuzuran. Katakanlah tadi tu khairun nisa, dia ada hutang puasa 7 hari sebab haid. Dia sepatut qada puasa sebelum masuk Ramadan yang baru, tapi dia tangguh malam-malam sampai masuk Ramadan baru, tak qada juga. So dia ada hutang 7 hari, dia berdosa kerana apa? Tidak qada sebelum masuk Ramadan yang baru. Dan dia wajib qada, yang mana dia qada yang 7 hari itu tidak berganda, 7 hari kena qada dan kena bayar fidyah untuk 7 hari itu. Katakanlah dia hutang puasa 7 hari Ramadan 2019. Okey? Dan masuk Ramadan 2020 dia tak qada lagi 7 hari itu. So dia berdosa. Dan berdosa dia tetap wajib qada 7 hari puasa, tetapi kena bayar fidyah. Dan masuk 2021, masuk Ramadan 2021. Nampak? Dah masuk 2021 punya Ramadan pun tak qada juga. Tetap berdosa lagi berganda, dan dia kena qada 7 hari itu juga. Bersama fidyah double, 14 cupak. Nampak tu? Ya? 14 double cupak kena bayar. Nampak tu? Ya. Jadi dia berganda. Dan masuk 2022 pun sama juga. Puasa tetap tak berganda, tapi cupak berganda jadi 3 cupak. 3 kali 7, 21 cupak untuk 7 hari tu. Dan masuk 2023 Ramadan punya pun tak qada juga. Kena ganda 4. 3 kali 7. 4 kali 7, 28 cupak bersama dengan 7 hari puasa bulan Ramadan. Ya. Dah masuk 2024, tak qada juga. Puasa tetap 7 hari, tetapi dia punya fidyah tetap kena kali 5, iaitu 7 kali 5, iaitu 35 cupak. Macam itulah seterusnya. Ya. Itu kalau 7 hari. Kalau 10 hari, 10 kali 5 lah. 20 hari, 20 kali 5. Nampak? Itu satu Ramadan. Kalau Ramadan tahun depan pun sama juga, pun dikira juga. Pening kira tu. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai bab di sini, dan insya-Allah tanpa aral melintang kita akan sambung besok bab puasa-puasa sunat. Ya. Baik, sebelum kita tutup seperti biasa kita nak cek
soal jawab kalau ada soal lah. Ada soalan yang dititipkan untuk saya jawab. Kalau mampu saya jawab, kalau tak mampu kita cek lah macam mana. Ya. Biasa kita nak cek soal jawab. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu. Ada soalan? Macam tak banyak soalan ya. Okey. Ustaz, contoh kalau seorang pak cik A umur 60 tahun dan sedang uzur tak boleh berpuasa. Dia kena kafarah pada umur 25 tahun. Tetapi dia tangguh sampai umur 60 tahun. Jadi perlu bayar fidyah secara berganda ke kerana meninggalkan kafarah itu selama 35 tahun? Tidak. Dia tidak dikira sebagai berganda. Ya, dia bayarlah untuk bagi 60 orang fakir miskin makan. Ya. Baik. Okey. Apakah boleh seseorang qada puasa pada hari Jumaat atau Sabtu sahaja? Boleh, tak ada masalah. Qada boleh. Yang tak boleh ifradus saum bil jum'ah wasab, iaitu saumun nafilah. Yang tak boleh kalau kita nak puasa saja Jumaat satu hari, iaitu puasa sunat. Puasa sunat hari Jumaat boleh. Kita nak puasa sunat hari Jumaat boleh, tapi sebelum tu kena puasa atau besok dikapalkan. Ya, sebab hari Jumaat hari ibadat, maka tidak disunatkan berpuasa. Tapi kalau nak puasa tak boleh dia solo. Dia kena kapalkan dengan hari Khamis atau berkapalkan dengan hari Sabtu. Begitu juga hari Sabtu tak boleh berpuasa secara solo. Dia kena kapalkan dengan hari Jumaat ataupun dia kena kapalkan dengan hari Ahad. Pasal apa? Hari Sabtu hari ibadat orang Yahudi. Dan hari Ahad juga tak boleh disolokan. Maksudnya nak puasa hari Ahad saja. Puasa sunat. Puasa sunat mutlak. Tak boleh, dia kena kapalkan sama ada hari Sabtu ataupun dikapalkan puasa Isnin. Ya, tapi kalau nak puasa Jumaat solo disebabkan qada, boleh, tak ada masalah. Sabtu pun boleh solo, tak ada masalah sebab qada. Itu namanya pun qada, ya. Baik. Okey. Bagaimana orang yang belum sempat qada puasa tahun lepas dan tahun ini jatuh sakit sehingga tak dapat puasa Ramadan tersebut, ya? Bagaimana seorang yang belum sempat qada puasanya tahun lepas dan pada tahun ni? Kalau tahun lepas masuk Ramadan yang baru, tetap berdosa lah. Tetap berdosa. Tetap kena bayar fidyah. Sebab tahun lepas dia mampu. Masuk Ramadan baru tu pula sakit. Ketika Syaban dia sihat. Ya, ketika Syaban tu dia sihat. Dia kena tetap bayar fidyah. Ya. Kecuali kalau dia nak qada tiba Rejab sakit. Sakit yang berpanjangan. Rejab sakit, Syaban sakit, masuk Ramadan. Itu tak apa. Itu tak wajib bayar fidyah dan dia boleh tangguhkan puasa Ramadan 2019 dan campur sekali dengan Ramadan 2020. Itu tidak menjadi masalah. Okey. Itu soalan pun tak banyak. Boleh buat khulasah jenis qada dan fidyah. Khulasah tadi adalah kena dengar daripada awal lah. Episod yang ke-9 dan ke-10. Ya, ada jenis qada yang puasa sahaja. Ya, qada yang puasa saja dan ada qada dan puasa dan fidyah sekali. Qada yang fidyah tadilah sebut tadi tu. Perempuan hamil yang menyusukan anak, yang takutkan keselamatan anak dia ataupun selamatkan orang lain sehingga dia berbuka puasa, maka itu yang kena bayar fidyah dan qada puasa. Dan hanya bayar fidyah saja. Tak wajib qada, iaitu mereka yang tua, terlalu tua ataupun sakit yang tak diharapkan sembuh dia, maka tak boleh puasa, cuma bayar fidyah saja. Selain daripada ni, hanya wajib qada saja tanpa bayar fidyah. Itu khulasah seperti mana diminta oleh Hafiz Asy-Syafiq, ya. Daripada Faiz K. Nama K ni, Datuk K ke? Untuk bayar fidyah wajib keluarkan duit sendiri kan sekiranya sakit seperti asma kritikal. Kalau orang tu tiada pendapatan sebelum bekerja. Kalau miskin, dia tangguhkan dulu sampai dia mampu bayar. Maksudnya sekarang ni saya nak bayar fidyah, tak ada duit nak bayar. Sebab apa? Ya, tangguh dulu, tak apa. Tak apa, ya. Bila dah mampu baru bayar. Jangan kata dah mampu tak bayar, tidak. Dia masih lagi dalam zimmah, masih lagi dalam tanggungjawab. Ya, selagi mana dia fakir tak wajib. Bila dah tak fakir, dia kena bayar. Tapi kalau ada orang nak bayar, boleh tak? Dengan izin dia. Tak apalah man, abang bayarkanlah kau punya fidyah tu. Boleh tak? Boleh. Tapi dengan izin. Kalau orang luar nak bayarkan, dengan izin kita. Ya. Ustaz, jika tahun 2019 Ali tinggal puasa 3 hari, tidak qada sehingga 2020. Maksudnya Ramadan 2020 lah. Maka seperti yang Ustaz bagi tahu, kena qada dan fidyah. Ya, maka tahun 2020 Ali hanya bayar fidyah tanpa qada. Kemudian pada 2021, adakah Ali kena fidyah ganda atau 3 hari?
Maksudnya tetap juga dia sebab tangguh puasa tu. Tangguh puasa tu tetap juga kena gandakan fidyah tu juga. Siapa tangguh lagi? Walaupun dia bayar fidyah, tapi kenapa? Puasa tu jangan tangguh. Tangguh dia tu, denda tu kena berganda tu. So, dia tetap juga kena gandakan fidyahnya walaupun dah bayar 20-20 punya fidyah tu. Siapa suruh? Betul tak? Jadi, dia kena berganda dan kena bayar juga. Ya wallahu a'lam, ya. Ustaz, betul ke 15 hari terakhir Syaban tidak boleh qada puasa? Boleh. 15 hari terakhir Syaban boleh qada puasa. Tapi kalau puasa saja-saja, boleh rujuk pada yang lepas-lepas lah. Saya nak ulang balik, penat rasa dia. Ya. Qada 15 kedua Ramadan ataupun 15 hari terakhir Syaban boleh qada puasa, tak ada masalah, dibolehkan. Ya. Wallahu taala a'lam. Ya. Baik, setakat itu saja yang dapat kongsikan. InsyaAllah besok kita sambung dan kita sambung pada episod yang ke-11 yang masuk bab sunat-sunat puasa. Ya, mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza man illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaita ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اكشفنا عنا البلاء إنا مؤمنون. اللهم ادفعنا البلاء والبواء. اللهم إنا نعوذ بك من الجزم والبرص والجنون ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.